Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 14 ingin membentangkan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Berdasarkan topik 4, pemantauan kesepaduan nasional Malaysia, perpaduan daripada segi bahasa adalah bermaksud kesatuan. Manakala daripada segi sosiologi pula, perpaduan adalah satu matlamat terakhir yang diidamkan oleh sesebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik. Manakala integrasi pula adalah satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat yang terdiri daripada berbagai kaum dalam membentuk satu bangsa dalam satu negara. Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum adalah: yang pertama, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Pihak kerajaan perlu mengenakan undang-undang ke atas mereka yang menimbulkan isu-isu sensitif perkauman, agama ataupun budaya. Dengan adanya tindakan undang-undang ini, itu juga salah satunya langkah untuk boleh mewujudkan perpaduan rakyat. Dan dengan memperkasakan penguatkuasaan undang-undang ini juga, pihak kerajaan perlu memperkasakan akta tertentu seperti akta hasutan dan akta mesin cetak yang boleh mengelakkan konflik perkauman. Pemantauan secara ketat harus dilakukan ke atas laman-laman sosial yang tengah trend sekarang, iaitu Facebook, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Laman-laman sosial ni perlu mendapatkan perhatian daripada pihak berkuasa lah. Diorang mesti fokus lah terhadap laman sosial ni, memandangkan laman sosial sekarang orang selalu guna, tidak semestinya umur yang kecil, even yang sampai remaja pun semua. Langkah yang kedua iaitu memperbanyakkan aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum. Langkah ni dia bertujuan untuk merapatkan lagi pelbagai kaum di Malaysia ni lah. Contohnya macam aktiviti kejiranan, lepas tu program integrasi antara wilayah, contohnya lawatan sambil belajar, aktiviti kemasyarakatan pun. Dengan adanya aktiviti-aktiviti tu, dia boleh memperkukuhkan perasaan kekitaan lah. So dia boleh lagi mewujudkan perpaduan tu lah antara kaum-kaum yang ada di sekitar lah, macam tu. Langkah yang boleh dilakukan bagi meningkatkan lagi perpaduan kaum rakyat di Malaysia ialah dengan meningkatkan kesedaran pelbagai kaum itu sendiri, iaitu meningkatkan kesedaran kepentingan, keharmonian dan perpaduan kaum dapat memperkasakan lagi perpaduan kaum di Malaysia melalui pendidikan dan juga kempen kesedaran memperkasakan perpaduan kaum dapat dibentuk. Okey, sebagai contoh, nyanyian lagu bersama oleh pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban dan juga Kadasan di pelbagai platform media sosial dapat meningkatkan kesedaran pelbagai kaum akan kepentingan perpaduan rakyat itu sendiri. Seterusnya, meningkatkan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan yang dapat memperkasakan lagi perpaduan kaum itu. Dasar-dasar kerajaan yang dapat memperkasakan perpaduan kaum dan juga rakyat di Malaysia harus ditingkatkan oleh kerajaan. Tidak kira dasar kerajaan itu berlandaskan ekonomi, sosial maupun politik, harus dilaksanakan secara efisien agar dapat menyatukan rakyat itu sendiri. Sebagai contoh, dasar kebudayaan Malaysia ataupun dasar kebudayaan kebangsaan yang menerapkan budaya pelbagai kaum sebagai budaya bangsa Malaysia itu sendiri dapat memperkasakan lagi perpaduan rakyat. Langkah yang kelima yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi Malaysia perpaduan dan integrasi kaum ialah melalui dasar-dasar kerajaan, iaitu pelaksanaan dasar kerajaan yang menggalakkan perpaduan. Dengan pelaksanaan dasar kerajaan yang menggalakkan perpaduan ini, perpaduan akan menjadi kenyataan sekiranya prinsip rukun negara menjadi pegangan hidup dalam kehidupan seseorang individu.
Selain daripada itu, melalui dasar pendidikan, iaitu semua sekolah di Malaysia menggunakan sukan pelajaran yang sama, kurikulum yang sama, peperiksaan yang seragam dan bahasa kebangsaan sebagai pengantar utama dalam sistem pendidikan. Melalui cara ini, masalah perpaduan dan integrasi kaum di Malaysia dapat diatasi. Langkah yang seterusnya ialah langkah yang keenam, iaitu melalui sukan, iaitu penglibatan dalam sukan menjalin perpaduan antara kaum. Selain daripada itu, dapat memupuk nilai-nilai positif seperti semangat kerjasama dan bertoleransi tanpa mengira kaum. Contohnya, penglibatan pelbagai kaum dalam suatu sukan di Malaysia dapat mengeratkan perpaduan antara kaum dan mengeratkan lagi hubungan antara kaum. Melalui cara ini, masalah perpaduan dan integrasi kaum di Malaysia dapat diatasi. Langkah ketujuh yang boleh diambil oleh kerajaan adalah dengan mengamalkan toleransi budaya dan agama. Oleh kerana Malaysia mempunyai berbagai kaum dan agama, maka kerajaan perlulah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing secara bebas dan terbuka. Contohnya, umat Islam mengamalkan perayaan Hari Raya Aidilfitri setelah sebulan berpuasa. Langkah yang ke-8 pula adalah kerajaan perlu berlaku adil dalam ekonomi, politik dan sosial. Pemimpin yang memerintah tidak boleh memilih kasih dengan mengagihkan kebajikan hanya kepada mereka yang sama kaum dengannya sahaja. Namun, pemimpin perlulah berlaku adil dengan memberikannya secara sama rata kepada kaum-kaum yang lain juga. Langkah yang ke-9 ialah mengadakan kempen kesedaran. Kempen ini sangat penting dilaksanakan oleh kerajaan untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan perpaduan. Perpaduan haruslah dibentuk daripada bangku sekolah dengan memupuk nilai-nilai keharmonian, perpaduan dan nilai kedamaian di antara kaum. Selain itu, media massa juga perlu memainkan peranan yang penting dengan menyiarkan rancangan tentang kepentingan perpaduan. Dengan ini, perpaduan dapat dipupuk di dalam diri setiap lapisan masyarakat. Langkah yang ke-10 ialah mengadakan aktiviti kemasyarakatan seperti aktiviti gotong royong bersepadu. Aktiviti ini perlu diadakan secara berterusan. Ianya boleh menjadi platform yang terbaik untuk mengeratkan perpaduan. Setiap anggota masyarakat digalakkan untuk mengikuti program ini. Ianya bertujuan untuk memastikan setiap anggota masyarakat saling berinteraksi dengan peserta dari berbagai kaum. Dengan itu, hubungan silaturahim di antara satu sama lain dapat dieratkan, serta perpaduan dapat dipupuk di dalam diri setiap lapisan masyarakat. Langkah seterusnya ialah melalui pendedahan di sekolah ataupun institusi pendidikan dalam memupuk sifat kemasyarakatan dalam kalangan pelajar dan juga pendidik. Selain itu, pendidikan moral dan juga sivik boleh memberikan kesedaran mengenai kepentingan kebajikan masyarakat, termasuklah saling menghormati, bertoleransi dan juga tanggungjawab antara masyarakat. Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga pihak universiti perlu mengambil serius dalam memperluaskan lagi khusus kaedah untuk kedua-dua subjek dalam program pendidikan guru perkhidmatan untuk memberi pengetahuan dan juga kemahiran profesional guru sebagai pakar mata pelajaran untuk subjek tersebut. Langkah yang terakhir adalah memperkasakan bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia merupakan bahasa rasmi untuk negara Malaysia dan ia juga merupakan bahasa kebangsaan untuk kita semua. Di Malaysia ni terdapat pelbagai jenis etnik dan juga pelbagai budaya yang tersendiri. Dengan adanya bahasa rasmi dijadikan satu ini, iaitu bahasa Malaysia, ia mampu menjadikan satu perpaduan di antara semua kerana menjadi satu bahasa pengantaran di antara seluruh jenis kaum dan juga merupakan bahasa perhubungan di setiap generasi. So, di sini dia menjadi satu tunjang di dalam
entiti yang kita panggil kepada kepelbagaian dalam budaya dan etnik. Usaha kerajaan ini juga dapat dilihat dari dahulu lagi sehingga ke hari ini. Salah satu contoh adalah penerapan secara mendalam pada usia kanak-kanak lagi, yaitu seperti belajar untuk berpidato dan sebagainya. Jadi dengan ini kita dapat fahami bahawa bahasa Malaysia ini merupakan salah satu cermin ataupun jati diri yang ada di Malaysia ini, dan inilah membawa kepada perpaduan di antara seluruh rakyat Malaysia yang datang dengan pelbagai bilangan kaum yang berbeza. Bercerita tentang integrasi kaum yang membawa kepada perpaduan. Tahukah kamu, dekat Sabak ni terdapat lebih daripada 30 etnik yang berbeza dan mempunyai budaya yang tersendiri. Dan salah satu kumpulan kami ingin kongsikan di sini adalah berkaitan adat perkahwinan di Tambunan, iaitu yang diamalkan oleh kumpulan etnik dusun di sana, iaitu dipanggil sebagai mengonggoy, ataupun ayat yang dikasih pisah adalah moy anggoy, iaitu bermakna pergi ambil. Adat perkahwinan ini dilangsungkan dengan cara pengantin laki dan rombongannya pergi ke rumah pengantin perempuan. Setelah rombongan lelaki tiba di rumah rombongan pengantin perempuan, mereka tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam rumah pengantin perempuan sebelum menyelesaikan acara pertama mereka yang berada di luar rumah, iaitu dekat pagar lah biasanya. Pengantin lelaki dan rombongannya juga akan saling bersoal jawab atau berbalas bahasa dengan pengantin perempuan di pagar. Sesudahnya pengantin lelaki dan rombongannya ini selesai dengan acara pertama di pagar itu, pagar itu akan dibuka dan mereka akan dibenarkan masuk. Tapi sebelum mereka menjejak kaki dekat dalam rumah itu, pengantin lelaki dan juga rombongannya perlu meminum sejenis minuman yang dipanggil sebagai tapai. Untuk pengetahuan kamu, tapai ini merupakan arak yang sangat tulen, datang daripada Sabah. Jadi kalau Islam tu memang tak dapat lah. Tapi ada tapai, itu minuman lah. Ada jenis tapai yang nasi punya. Jadi kalau kamu berkenan mau rasa macam mana tapai itu, kamu cari nasi dia lah di Sabah ni. Lepas itu, pengantin lelaki dan rombongannya akan dijamukan lagi dengan juada yang sangat besar, makanan-makanan yang sangat banyak dan minuman lagi. Jadi, untuk bahagian ini pula, biasanya dorang ni datang sana dalam keadaan perut yang sangat kosong. Sebab dorang tahu memang nanti sampai sana memang dorang kena kasih habis makanan daripada rombongan pengantin perempuan. Jadi siapa-siapa yang dapat ikut rombongan pengantin lelaki yang ada di Tambunan ni, siap sedia kamu . Setelah pengantin lelaki dan rombongannya dapat menghabiskan segala juada yang telah diberi oleh pengantin perempuan, mereka akan pergi ke peringkat seterusnya, iaitu mencari kunci, buka pintu. Di sebalik pintu itu pula terdapat ramai wanita yang ditutup dengan kain, dan sebagian daripada wanita itu adalah pengantin perempuan. Pengantin lelaki ini saja perlu mencari mana satu pengantin perempuan dia. Bila pengantin lelaki itu sudah jumpa pengantin perempuannya, dia akan bawa pengantin perempuan itu pergi ke satu tempat yang mereka sediakan ini untuk acara suap menyuap yang dipanggil sebagai miohon pinisi. Setelah acara miohon pinisi ini selesai, maka pasangan ini boleh meneruskan lagi upacara perkahwinan mereka seperti yang mereka rancangkan. Kredit dan terima kasih kepada Nelson Michael kerana menyediakan video-video ini, dan sekiranya kamu berminat ingin tahu lebih lanjut, kamu boleh tengok video yang saya sediakan dekat link di bawah. Sampai di sini saja penerangan daripada kumpulan 14 dan sekian, terima kasih.